Okey pelajar-pelajar, hari ni kita dah masuk ke hari ke-15 Ramadan. Kita berpuasa, betul tak? Betul. Tak lama lagi nak raya. Yeay, tak sabar nak raya. Seronok kalau raya. Seronok cikgu. Okeylah, minggu lepas, kelas minggu lepas cikgu rasa cikgu dah sentuh sedikit tentang bab 4 iaitu buku catatan pertama. Tak silap cikgu dah sentuh berkenaan 4.1 dan 4.2, betul tak? Betul. So kiranya hari ni kita akan teruskan 4.3 lah. Tapi sebelum tu cikgu nak soal secara spontan, boleh ke? Boleh. Okey, kita ada berapa jenis buku catatan pertama? Siapa boleh jawab? Mungkin kau kita ada 4 atau 3 ke cik? Yang lain? 3 cikgu. Ya, 3 jawapan dia. Kita ada buku catatan pertama ialah 3 yang paling tepat. Tapi cikgu rasa jawapan Alia yang 4 tu betul. Sebab ada satu jenis buku catatan pertama tu ialah jurnal. Seperti kita tahu, jurnal ada 2 jenis, iaitu jurnal am dan juga Jurnal khas. Ya, jurnal khas. Okey, cikgu dah sebut dah satu jenis jurnal, iaitu satu jenis buku catatan pertama iaitu jurnal. Dua lagi apa? Boleh saya tanya Syafika? Buku tunai. Ya, buku tunai. Jurnal, buku tunai dan Asyike? Buku tunai runcit. Ya, buku tunai runcit. Jadi, 3 buku catatan pertama ialah 1 Jurnal. 2 Buku tunai. tunai dan 3 Buku tunai runcit. Ya, buku tunai runcit. Okey, berkenaan tajuk hari ni 4.3 buku tunai. Kita akan sentuh berkenaan buku tunai. Cikgu rasa cikgu dah bagi link YouTube kan berkenaan 4.3 yang kita nak belajar hari ni, betul tak? Betul. Semua faham ke video tu? Cikgu, saya rasa saya kurang, saya tak faham mana sebab buku ko diskaun tu dia berada di sebelah debit. Maksud awak diskaun yang debit tu diskaun diberi ke? Ya. Kenapa diskaun diberi berada di sebelah debit tu? Okey, kalau macam tu, yang lain ada salah tak? Support cikgu macam dia. Oh, support sama. Okey, kalau macam tu kita simpan soalan yang Alia tadi, kita akan jawab nanti, okey? Boleh? Boleh. Okey, semua boleh buka buku teks, buku surat 118. Okey pelajar-pelajar, kau boleh tengok dekat depan ni, cikgu dah lukis format buku tunai yang kita akan guna nanti exam. Korang kena hafal tau. Ni, kalau tak hafal nanti susah lah sebab kita akan guna pengetahuan buku tunai ni sampai SPM nanti. Okey, faham? Faham. Okey, boleh nampak ni buku tunai pun berbentuk T, berbahagi kat sini. Kita ada ni tarikh, kutip, folio, diskaun diberi, tunai bank. Sama je dekat sini. Yang bezanya, dekat sini diskaun diberi dan dekat sini diskaun diterima. Okey, nanti kita jawab soalan Alia tadi. Cikgu nak ingatkan, nanti dalam exam jangan lupa tulis currency. Kita dalam Malaysia guna currency ringgit Malaysia. Malaysia. So kita tulis dekat diskaun diberi. Sini. Oh. Sini pun samalah. Kalau tak tulis tak dapat markah ke cikgu? Kalau pemeriksa tu jenis strict, dia tak dapat markah lah. Jadi kena ingatlah, ini penting. Okey. Kalau tunai dalam kita belajar bab 2 klasifikasi akaun, tunai itu merupakan aset ke liability ke equity? Aset ke cikgu? Ya, aset. Kalau aset, debit dia bertambah ke berkurang? Bertambah. Ya, betul, bertambah. Jadi di sini kita akan letakkan segala urus niaga yang melibatkan tunai
ataupun bank bertambah. Dan di sini kita akan merekodkan segala urus niaga yang melibatkan tunai kita akan berkurang. Jadi kalau di sini kita akan kebiasaannya kita tambah. Jadi kita terima duit ke kita bayar duit kat sini? Terima. Ya, kita terima transaksi segala penerimaan. Kebiasaannya kita terima daripada jualan ke belian. Jualan. Yes, jualan. Kalau dekat sini kita terima ke kita bayar sebab buku tunai kita akan berkurang. Bayar. Bayar. Bayar ibu. Jadi situ jualan, sini Beli. belian. Okey. Yang saya nak cakap, kalau yang folio ni korang boleh buang ataupun nak letak pun ikut suka hati lah. Yang folio je, okey. Yang lain jangan. Lepas tu tarikh. Tarikh ni korang kena alert, jangan salah tulis tarikh sebab pelajar-pelajar lepas ada yang tulis dari asalnya soalan sebut 3 bulan 6, tapi dia tulis 6 bulan 3. Rugilah markah kan? Okey, buku tunai ni pun sama je dengan jurnal dengan ledger yang lain. Dia akan ada baki BB, iaitu baki awal, dan juga baki akhir, baki HP. So kalau buku tunai ni aset dia akan berada di mana? Di debit ke di kredit? Buku baki akhir, baki awal. Debit ke? Ya, debit. So kebiasaannya di awal bulan lah kan? Ya. Okey, jadi baki awalnya di sini, okey, baki awal pun ada juga dia berada di sebelah kredit, tahu tak? Tak tahu? Tak tahu, tak tahu. Okey, baki awal berada di sebelah debit, dia menandakan baki tunai dan baki bank iaitu positif. Maksudnya ada duit lah. Kalau baki awal dia berada di sebelah kredit, menandakan maksudnya dia ada negatif balance. Jadi kalau kat sini positif, kalau kat sini negatif. Tapi jangan pula kamu tulis sebabkan dia negatif, janganlah letak kurungan. Sebab dia dah menunjukkan penurangan. So jangan letak, okey? Okey, contoh cikgu bagi urus niaga apa? 3 hari bulan 4. Contoh kita merupakan Amir Berhad. Contoh. Lepas tu kita terima duit daripada klien tentang jualan daripada hasil kita jual. Jadi kita nak letak di sini ke di sini? Ni Penerimaan. Ya, penerimaan balik bahagian debit kan. Contohnya kalau kita jualan, kita letak jualan. Ya. Kalau ada urus niaga dahulu yang kredit, yang hutang dengan kita, lepas tu dia baru bayar, kita letak nama penghutang tu. Contohnya Amir kita lah. Hasan cikgu. Hasan, boleh. Hasan Berhad. Boleh faham tak? Boleh. Sama je dengan jualan. Contohnya kita beli daripada pembekal. Contoh tarikh sini. So sini kita kalau kita beli secara cash, kita letak belian ataupun kita bayar pada hari tu juga. Maksudnya kita tak hutang dengan dia. So kita letak sini lah, pilih lah kalau tunai atau bank. Bank ni kebiasaannya transaksi menggunakan cek, okey? Cek. Kalau tunai menggunakan duit lah. Okey, lepas tu yang belian ni satu lagi sama juga. Contoh nama apa? Nama Abu. Okey. Abu Berhad. Kita beli
beli barang dengan dia. So yang abu ni maksudnya kita dah pernah beli dengan dia tapi kita hutang. Tapi hari ni 5 hari bulan 4 baru kita rasa nak bayar. Jadi kita letaklah nama abu. Tapi kalau kita beli secara tunai pada hari tu juga ataupun ngecek, kita akan letak belian. Faham? Faham. Okey. Semua tengok buku teks muka surat 18. Kita akan guna contoh 13 dalam buku teks. Mula mulut ini. Okey, boleh tengok dekat contoh 13. 1 Januari, baki buku tunai ialah 2,600. Baki kita letak kat mana tadi? Penerimaan. Ya, debit. Debit, okey. Okey, baik cikgu. Okey, 1 Januari tahun tu tak ada lah. Sebab dia tak bagi. 2016 cikgu. 2016, betul, sorry. Januari 2016. Baki Diri. So ini tunai kan? Ya. Tunai. 2,600. Ya betul, 2,600. Lepas tu yang bawah tu bank 200 dia tulis kredit. Nak letak bahagian mana? Debit dia juga ke? Tak. Ni kan? Kredit. Jadi kita ada dua lah. Baki. Jangan letak kurungan, okey? Okey, seterusnya 5 Januari. Menerima cek daripada Gauss. Macam mana nak sebut ni? RM 7,000, diskaun diberi RM 500. Okey, kita terima cek. Kita nak letak kat mana? Debit ke kredit? Debit. Okey, debit. 5 hari bulan. Nama? Kau cikgu. Ini tandanya dia bayar hutang dia lah ni. Oh. So, diskaun diberi. Jadi kat sini 500. Okey, untuk menjawab soalan adik ni, saya hampir lupa. Diskaun diberi ni sebab dia alih bahagian debit, dia bahagian debit. Sebab dia melibatkan penerimaan. Kalau penerimaan ialah jualan akanlah kalau jualan kita diskaun beri ke kita diskaun terima? Terima. Beri. Ah. Jualan. Sebab kita jual, kita berilah ke orang. Sebab tu dia berada di bahagian debit. Kalau kita beli, kita terima diskaun, betul tak? Harap menjawab lah soalan. Cikgu faham. Okey, seterusnya 9 Januari, menjual barang niaga secara tunai sebanyak 1,690. Kita jual barang, kita nak letak ada debit ke kredit? Debit. Jualan. Okey, seterusnya cek Sanimah bertarikh 3 Januari bernilai 1,520 didapati tidak laku. Sanimah. Oh, saya lupa 3 hari bulan tadi. Tapi kita balik ke 3 hari bulan. Terima cek daripada Sanimah bernilai 1,520. Kalau kita terima, kita nak letak ni. Debit. Okey, kamu nanti pandai 3 kat sini. Kamu alihkan dekat situ. Okey. Okey cikgu. Sanimah. 1,520. Okey. Yang tadi dia cakap cek Sanimah yang bagi ni tak laku. Tak laku. Okey, ni kamu tak pernah lagi kan dapat situasi tak laku kan? Kalau tak laku, Sanimah bagi cek kat kita. Tak baik. Sanimah bagi cek kat kita. Tapi kita bagilah kat bank. Sanimah bagi kat kita, maksudnya kat bank lah. Terus kat bank sebab cek.
Lepas tu, bank bagi balik cek tu kat kita sebab tak terima. Lepas tu kita kena tambah ke tolak? Tolak. Kita tolak. Antara sebabnya cek tak laku macam contohnya cek tu kosong ke, cek tu dia curi ke. Sebab tu dah cek tu tak laku. Okey, bank kita buang balik sebab kita tak dapat. Okey, last kali. 11 hari bulan kita bayar premium insurans 1,000 dengan tunai. Debit ke kredit? Kalau kita bayar, kita keluar duit. Kredit. Kredit. Premium insurance. Tak apa, tak insurans saja boleh. Berapa? 1,000. Okey, jadi setakat ni je. Contohlah, contoh setakat ni je. Kita akan kira jumlahnya kat sini. Semua boleh bawa keluar kalkulator. Okey, yang ni berapa? 500. Yang ni tambah ni dapat berapa? Cikgu, saya nak tanya salah je. Apa? Nombor berapa ni? 5 hari bulan. Cikgu yang 5 hari bulan tu kan menerima cek. Aha. Bukan tu cikgu kata tadi cek tu tak pay kan? Ya betul. Sorry. So dekat sini 7,000 dekat bank. Okey. 7,000. Okey, siapa kalkulator? Berapa ni? Ni tambah ni. Dapat berapa? 4290. Yang ni 8520. Dekat sini sudah kosong lah. 1,000. Dekat sini 1,720. Okey, nak buat baki akhir. Baki akhir kita akan berada di kredit. Kalau positif berada di kredit. Jadi yang mana paling banyak? Ni, debit. Bahagian ni. Jadi kita nak imbangkan jumlah dia sama, kita kena tambah baki akhir. Sebab tu baki akhir akan berada di sebelah ni. Melainkan baki akhir tu tak cukup negatif, dia akan berada di sini. Faham? So sini baki HD. Okey, bawa keluar kalkulator. Kalau baki akhir, diskaun diberi dan diskaun diterima, tak payah kira. Maksudnya biar je macam tu. Maksudnya kat sini 500 jugalah. Tapi dekat baki HB tak payah letak apa tu pengimbang. Okey, lepas tu 4,290 tolak dengan 1,000 dapat 3,290. 3,290. Okey. Dan sini 8520 tolak dengan ni 6,800. 6,800. Okey. Jadi yang ni kita tukarlah. Yang ni saja je cikgu bagi. Tapi dalam exam kamu kena seimbangkan. Faham? Seimbangkan guna dengan nilai yang paling tinggi lah. Okey. Setakat itu sahaja. So far faham ke contoh 13 yang kita dah belajar ni? Faham. Okey. Ada soalan lagi ke? Tak ada. Okey. Tak ada cikgu. Kalau tak ada, kita rest 3 minit dulu lah. Okey. Okey. Okey, dah lah kita rehat. Kita sambung dengan kuis. Boleh jawab? Boleh ke kalau saya buat kuis? Boleh. Okey. Kita akan guna baki yang sama lah. Sebab ni cikgu buat sendiri soalan.
Okey, memandangkan raya dah tak lama lagi, cikgu ada sediakan 3 duit raya. Yeay. Nak cikgu. Okey, siapa nak kena jawab soalan cikgu, boleh tak? Boleh. Okey. Siapa cepat dia dapat, okey? Yang pertama, bayar syarikat Kavita dengan cek untuk menjelaskan hutangnya sebanyak 3,800. Bahagian debit ke kredit? Kredit. Okey, Asyik nak jawab, boleh bangun? Bangun. Okey, tarikh kita reka lah. Okey, sebabkan dia nak bayar hutang, jadi kita kena letak nama dia, syarikat. Kavita. Ya. Sebanyak 3,000 dekat tunai ke dekat bank? dekat bank. Sebab dia cek. Pandai. Dekat cek 3,800. Lepas tu, soalan kedua. Okey, lah sikit. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, soalan kedua sikit dah tak ada boleh jawab Okey, soalan kedua. Terima tunai dari Amir berhak sebanyak 800 dan diskaun diberi sebanyak RM80. Kalau kita terima, kita debit ke kredit? Debit. Okey, debit. Betul. Jadi, Alia nak jawab. Ya, sekretari. Saya duduklah cikgu. Boleh. So, dekat tunai ke dekat bank? Kalau kita terima tunai? Tunai. Tunai 800. Ada diskaun kan? RM80. RM80. Okey. Nah, Butir cikgu. Butir. Butir. butir lupa. Nama dia Amir kan? Ya. Amir Berhad. Okey, last. Syafiqah dengan Anis. Siapa dapat jawab dulu, dia boleh dapat satu je lagi, okey? Raya juga. Ini raya. Ya. Okey, soalannya masukkan tunai ke dalam bank sebanyak RM1,000. Kalau kita masukkan tunai ke dalam bank RM1,000. Yang mana? Debit. Debit? Ya. Debit kalau putih nak tulis apa? Tak tahu. Okey, tak tahu. Okey, yang ni sebenarnya special case sebabnya kita keluar duit kita, lepas tu kita masukkan balik dekat bahagian kita juga tapi bahagian bank. Faham? Jadi kita kena rekod dua-dua bahagian. Kalau sini kita keluarkan tunai sebanyak RM1,000, nama dia bank. Sebab kontrak kita kena letak K. Okey? Lepas tu dekat sini tunai kita masuk juga. Tunai kita masuk daripada sana, kita kena tulis tunai K. K menandakan kontrak. Kontrak itu dua-dua kena tulis. So, sebabkan tunai kita masuk dalam bank, kita tulislah bahagian bank. RM1,000. Okey, faham ke kalau kontrak ni? Faham. Okey, kita sum up lah. Kira 80, 1,800, 1,000. Yang mana paling banyak? Kita ada negatif 4,000, 1,800, 880. So dekat sini kita nak imbangkan 40. Jadi kita ada negatif balance untuk bahagian bank. Negatif balance 4,000 tolak dengan 1,000, 3,000. Lepas tu kita ada 3,000 cikgu. Okey. Kita ada yang positif balance juga untuk bulan hadapan, iaitu tunai sebanyak 1,800 tak 800. Okey, semua faham ke? Faham. Tak apalah, Anis jawab salah pun tapi dia berani jawab. Cikgu baiklah. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, itu sahajalah pengajaran daripada hari ini. Boleh faham semua? Boleh. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada cikgu. Okey. Faham. Mana kata ada, kita kat itulah kita hari ini. Kita jumpa minggu hadapan lagi. Selamat Hari Raya cikgu.